What we do here is go back. Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Olive House. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Bersama pengacara Salam Baitullah 2020,
Ustaz Hafiz Hanifah dan Ustaz Azman Shah. Salam Baitullah, suatu kerinduan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Amma ba'd. Bersama dengan saya, pengacara anda, Ustaz Hafiz Hanifah, dalam satu program yang dinanti-nantikan saban tahun oleh seluruh rakyat Malaysia, iaitulah Salam Baitullah dengan temanya Suatu Kerinduan. Seperti biasa, saya tidak bersorangan. Bersama dengan saya, seorang figura yang cukup terkenal, yang handsome, kacak bergaya dan katanya belum berpunya. Bersama dengan saya, sahabat saya, Ustaz Azman Shah, atau lebih dikenal dengan Cik Man. Apa khabar, Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Ustaz Hafiz sihat? Alhamdulillah. 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 Tahniah Ustaz dapat bersama dengan keluarga RTM tahun ini. Bagaimana perasaan? Alhamdulillah. Teruja, dan ini merupakan satu pengalaman baru untuk bersama dengan warga Salam Baitullah. Alhamdulillah. Ustaz, tahun ini merupakan tahun ke-12, musim ke-12 Salam Baitullah, dan untuk pengetahuan semua hadirin hadirat di luar sana, yang mana kita ada kelainan yang kita nak bawa, Ustaz. Ya. Sebab yelah, kalau ikut tak ada haji, orang semua tertanya-tanya. Habis tak ada haji, ada Salam Baitullah. Apa kelainan yang kita buat pada tahun ini, Ustaz? InsyaAllah pada tahun ini, kelainan yang akan kita bawa pada Salam Baitullah pada tahun ini, kita ada 7 segmen, dan kita juga ada slot untuk kuis terkumpul dan juga kuis harian. Ya. Dan yang paling unik sekali, kita ada segmen Ibrah Haji yang akan dikendalikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hariri, di mana segmen tersebut akan ditonjolkan segala maklumat secara fakta grafik. Masya Allah. Selari dengan teknologi lah. Alhamdulillah. Bukan itu saja, Ustaz. Sebenarnya kita program tahun ini, kita ada penaja utama. Program tahun ini mengangkat program agama kita. Ya. Penaja kita, siapa, Ustaz? Siapa lagi kalau bukan Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Alhamdulillah. Baiklah, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita akan berkongsi tetamu kita pada hari ini, kita akan mengimbas bersama-sama rancangan Salam Baitullah daripada 2019 daripada 2009 sehinggalah 2019. Sama-sama kita saksikan. Salam Baitullah. Balik semula ke Malaysia. Jalan dalam kalangan. Ya, secara umum Taman Melati setapak Kuala Lumpur dan untuk menghubungi kami di studio. Kincir matahari pada hari ke-9 Zulhijjah dan hingga terbit fajar pada hari ke-10. Bersama Jurukamera Haji Fadil Jalil. Kita jaga. Ya. Doktor, saya dapat isyarat daripada rakan kita, Izham Hadi Siddiq. Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah yang berada di tadi, diharapkan jemaah ataupun keluarga jemaah. Jalanan kita sudah hampir sampai ke pintu Kuah Herat. Ya. Ataupun aturan yang dilakukan oleh pihak petugas. Kemudian mereka... Kami terus bergerak dan singgah pulihkan segmen yang berikutnya, eksplorasi haji. Akan bermabit di sini sehingga selesai. Ibrahim Diman dari Makkah Al-Mukarramah. Kita serahkan kembali kepada rakan setugas. Ahli Qaryah Surau Asy-Syakirin ke sana, ziarah ke sana. Saya tidak pasti sama ada di tanah perkuburan. Milik Allahyarhamah Rusiah Suar. Ini Haji Cilik dan tetamu kita hari ini. Bincang dengan kita tajuk-tajuk yang dimainkan oleh pasukan Lipan Bara. Nikati seorang jemaah paling muda dari Malaysia. Rasanya belasan tahun. Kepada sanak saudara di Malaysia, Tidak jauh dari perkarangan Masjidil Haram. Alhamdulillah, alhamdulillah. Haji, hajjah tu sudah dapat. Masya Allah, Ustaz Azman, luar biasa tengok para wartawan kita, wartawan Salam Baitullah ke sana membawa berita-berita yang segar. Yang mana kehadiran mereka ke sana dapat menyunting semangat jemaah kita untuk menunaikan haji dan umrah. Masya Allah. Dan dengan apa yang dipaparkan, insya-Allah kita dapat juga mengubat kerinduan kita yang terhalang pada tahun ini untuk menunaikan haji. Alhamdulillah. Baiklah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tahun ini kita diuji dengan COVID-19, segala landscape kehidupan kita berubah. Hatta kalau kita tengok
kita punya stage pun berubah Ustaz. Rasa tahun ini seolah-olah kita berada dalam kapal angkasa. Kapal angkasa Star Wars ni. Lebih kurang. Allah Akbar. Nampak rasa macam lain macam sikit. Jadi kita nak bawa masyarakat kita, insya-Allah topik kita pada hari ini apa dia Ustaz? Ya, topik kita pada malam ini agak menyedihkan sebenarnya, agak rasa macam alamak kita terhalang, tetapi mungkin kita akan ambil muhasabah daripada tajuk dan topik yang akan dikupaskan oleh tetamu istimewa kita, iaitu dengan topik haji tertangguh. Dan yang akan membawa topik kita pada malam ini adalah seorang tokoh yang cukup berwibawa, iaitulah Al-Ustaz Dr. Zamri atau lebih dikenal dengan Zamri Mantap. Assalamualaikum Ustaz. Salam, Ustaz Bin, sihat? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Sihat Ustaz Alhamdulillah. Dengan ceritanya Ustaz pun akan menunaikan haji sepatutnya tahun ni. Dengan selaku pengarah urusan Zamri PLT. Ya, itulah jadinya ketetapanlah redha lah. Sebab pandemik ni kan, dia bukan sekadar Malaysia, di seluruh dunia jadi satu fenomena. Jadi kita redha lah. Kita akan bincangkanlah tajuknya malam ni, insya-Allah. Insya-Allah. Okey Ustaz, berkenaan dengan topik yang kita bincangkan tentang haji tertangguh ni, kita tahu dan semua maklum serata dunia dikejutkan dengan pandemik oleh makcik coronavirus ini dan banyak urusan-urusan yang tertangguh, dan antara urusan yang terbesar sekali adalah untuk menunaikan haji yang merupakan salah satu daripada orang kata rukun Islam yang kelima. Betul. Jadi Ustaz, bila kita tengok bahawa negara kita sendiri pun salah sebuah negara yang terpaksa buat keputusan yang mengikut qaror ataupun undang-undang daripada Arab Saudi, kita akan tangguhkan ke tahun depan insya-Allah. Jadi apa pandangan Ustaz tentang isu ini? Okey. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi pandemik ini melanda dunia dan bukanlah satu benda yang kita boleh kawal. Maka kita tahu bahawa antara syarat haji ini disebut dalam surah Ali Imran ayat 97. Man istata'a ilaihi sabila walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, iaitu bagi manusia untuk keparduan haji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang berkemampuan. Maka ulama fiqh dia banyak membincangkan panjang lebar tentang man istata'a ilaihi sabila ini, selain daripada kemampuan dari sudut kewangan, kemampuan dari sudut sihat tubuh badan, dia ada juga kemampuan perjalanan, iaitu melibatkan keamanan, virus dan sebagainya. Maka ketika itu termasuklah perkara-perkara ini dibahaskan oleh para ulama. Maka termasuklah juga dengan maqasid syar'iyah, tujuan syarak ini diletakkan, antaranya hifzu an-nafs, menjaga nyawa. Selepas hifzul ad-din ataupun menjaga agama ni sebagai satu panduan, dia meletakkan panduannya untuk prioriti nombor 2 mengikut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Muwafaqat, ikut ranking tu. Lepas agama tu dah orang kata sebagai satu panduan agama adalah keduanya, yang kedua prioritinya adalah menjaga nyawa. Jadi mana mungkin kita nak pergi haji tahun ni walaupun terujar dan tertangguh, tetapi nyawa kita dalam risiko yang begitu tinggi. Sedangkan kita tahu walaupun kat Malaysia ni dalam PKP pemulihan, tetapi di peringkat dunia sebenarnya wabak COVID-19 ni meningkat. Luar biasa ya. Jadi man istata'a ilaihi sabila, atas dasar inilah kita rasa perlu ditangguhkan, dan saya yakin kementerian kita ataupun Menteri Agama kita telah berbincang dengan perkara ini semasa-masanya, mempertimbangkan tentang maqasid syar'iyah dan man istata'a ilaihi sabila ni pada aspek yang disebut manutun bil maslahah, mengikut maslahat dunia dan negara kita. Ya. Masya-Allah, masya-Allah. Baiklah Ustaz, kalau kita lihat juga dalam sejarah sebanyak 40 kali. Rupa-rupanya sebelum ni orang semua tak tahu. Apalah kenapa kena tangguh kan? Tak adil lah bagi kami yang dah Ustaz, bayangkan Ustaz kumpul duit lama Ustaz Azman kan. Lepas tu apa? Kursus tiap-tiap minggu dengar kursus dia. Kita dah memang letakkan kesungguhan tu. Kalau tak dapat pergi ke tempat lain tak apa. Ni memang tak dapat menunaikan haji tu. Haji tak dapat. Allah. Jadi Ustaz mungkin boleh cerita sejarah bagaimana pernah zaman-zaman terdahulu, mungkin tahun 900 Hijrah, tahun-tahun terdahulu, ketika mana berlakunya wabak ta'un sehingga tertangguhnya haji. Jadi maknanya bukan ini kali pertama. Sudah 40 kali. Kalau boleh Ustaz menceritakan kepada kita supaya para jemaah yang sepatutnya pergi haji tahun ni dia dapat redha tu lebih sikit Ustaz.
Seperti mana yang kita tahulah, kali pertama mengalami ini, diingatkan dialah orang yang pertama yang ditangguhkan haji. Sebenarnya dalam sejarah seperti mana Ustaz Hafiz sebut tadi, memang ada tak kurang 40 kali. Tapi kalau kita nak senarai 40 kali semua malam ni mungkin tak sempat lah. Ya, so kesemuanya adalah benda-benda yang ada asas yang kuat, yang dibenarkan syarak untuk menangguhkan aktiviti haji itu. Antaranya kita tahu pada tahun 1983 Masihi, ketika itu perselisihan Bani Abbas dengan Bani Abid. 8 tahun jemaah Iraq tak dapat pergi haji. Walaupun ialah di Hijaz itu sendiri dapat, tetapi Hijaz ni Mekah, Madinah, Saudi, tetapi jiran di Iraq tak dapat ditangguhkan sampai mencecah 8 tahun. Kemudian bawa pada tahun 1257 penduduk Hijaz sendiri. Walaupun kita dengar cerita sekarang ini adalah penduduk Mekah dibenarkan pada orang yang kali pertama saja melakukan dengan SOP yang begitu ketat dan limited seluruh dunia. Tetapi pernah pada tahun 1257 penduduk Hijaz sendiri, Mekah, Madinah itu dilarang sendiri untuk melakukan haji. Maknanya ada. So bila kita dengar ni Ustaz Hafiz, Cik Man, maknanya kita rasa macam bukanlah aku orang pertama. Ada juga tahun 1814 wabak taun seperti mana yang disebutkan tadi, sampai 8,000 korban dekat wilayah Hijaz. Ini semua melibatkan penjejasan ibadah haji ketika itu. Tak kurang juga pada tahun 1831 wabak Hindi dikenali, sehingga 3/4 jemaah meninggal dunia. Maknanya masa tu mungkin lambat mengawal, sampai 3/4 jemaah haji yang datang tu meninggal. Maknanya dah pergi menunaikan haji dah, buat urusan haji. Jadi terjejas. Ini saya campur di antara terjejas dengan ada yang ditangguhkan. Maknanya juga tidak dapat menghabiskanlah kerja haji. Sampai 3/4 ni maknanya 80% lebih lah tinggi. Dan yang seterusnya 1837 tiada haji sehingga 3 tahun. Berikutnya kerana ekoran daripada tadi itu. Kemudian yang ke-6 kita tengok 1846 ada wabak kolera, ya, berulang beberapa kali, 1850, 1865, 1883. Ini pun kalau tak COVID pun nama dia kolera. Satu benda yang dinamakan taun. Yang taun ni bukan saja taun, tetapi ulama bahaskan yang jenis wabak yang berjangkit pandemik. Beberapa kali sehinggalah ditangguhkan. Begitu juga pada 1858 ada yang cuba lari ke Mesir. Ketika itu dibuat daerah kuarantin di daerah Bir Anbar kerana masalah-masalah tentang kesihatan ni lah, pandemik ni. Dan diadakan katil-katil semua dan tidak berjaya untuk masuk ke Mekah ketika itu. Kita tengok pula tahun 1864 ada 1,000 jemaah haji meninggal sehari. 1,000 sehari. Ini rasanya ada ke dekat-dekat negara sekarang ni COVID sampai macam tu ya? Belum ya. Dia main hari punya ya. 1,000 sehari maknanya berapa hari itu kalau haji? Masya Allah, kalau sebulan pernah sampai terpaksa minta tolong negara jiran seperti Mesir untuk menyelesaikan masalah ini. Dan pada tahun 1892 kolera lagi meningkat. Masa tu sempat jemaah dekat Arafah dan Mina ramai Dan begitu juga pada 1895 wabak typhus, macam demam typhoid begitulah yang datangnya dipercayai daripada Madinah. Ini antara beberapa tahun yang kritikal yang merakamkan bahawa haji ini tertangguh, ada yang dibatalkan, ada yang mengalami wabak dan bahaya ketika mana sedang berlaku kerja itu sendiri. So syarak dalam memandang perkara ini dia ada hujah-hujah tersendiri, antaranya la darar wala dirar, tak boleh bagi mudarat dan tidak boleh memudaratkan orang lain. Ya, firaruka minal majzum ka firaruka minal asad, hadis Bukhari. Lari kamu daripada wabak seperti kusta yang berjangkit ini seperti mana kamu lari daripada singa yang begitu garang. Ini tuntutan hadis Bukhari sahih. Maka ini semua menunjukkan bahawa janganlah kita rasa cuak. Sejarah penangguhan ini ada berlaku. Moga-moga kita sebahagian daripada sejarah itu. Alhamdulillah. Maknanya bercabar Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kita tengok sekarang di paparan di TV sekarang ni, ini adalah musim haji 1440 Hijrah ataupun 2019. Masya-Allah, rindu Ustaz rasanya Ustaz. Allahu Akbar, rasanya bila ya Ustaz mana kita dapat kaki lagi Ustaz. Kita mengharapkan semoga apa yang menimpa kita ni, pandemik ini akan berakhirlah supaya kita boleh mengubat kerinduan tu balik. Harap makcik-makcik corona COVID cepatlah boleh pergi dah perlahan. InsyaAllah. Baiklah, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami Salam Baitullah, suatu kerinduan, sesudu nikmat, sebesar manfaat.
sesudu nikmat, sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat senaman. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan pati minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat, sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat, sebesar manfaat. Sertai kuis Salam Baitullah 2020 setiap hari mulai 18 Julai hingga 1 Ogos pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. Seorang pemenang iaitu peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas beserta 5 kata kunci program terkumpul akan menerima barangan tajaan penaja Olive House bernilai RM200. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan dalam siaran langsung dan Facebook Salam Baitullah sebaik soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Semua hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah setiap hari mulai 18 Julai hingga 1 Ogos 2020 pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, begitu menyentuh perasaan ya bacaan ayat suci Al-Quran yang baru saja diperdengarkan oleh qariah kita tadi, iaitu saudari Farhatul Fairuzah yang merupakan sekarang ni figura yang semakin banyak melaksanakan orang kata challenge bacaan-bacaan Quran. Masya-Allah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada qariah kita. Macam betul lah kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata'. Bahawa dunia ini kenikmatan dan senikmat-nikmat kenikmatanlah imra'ah salihah, wanita yang salihah, insya-Allah. Baiklah, ayat yang dibacakan tadi adalah daripada suratul Baqarah yang menceritakan antara perkara penting bahawa haji ini pada bulan-bulan yang tertentu yang mana diletakkan faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka dalam urusan haji tidak ada perkara-perkara yang rafas, perkara lucah, perkara berjidal, bergaduh dan perkara-perkara fusuk, iaitu perkara-perkara yang kita boleh melakukan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan kepada bakal jemaah haji kita dapat bersedia dengan 3 perkara ini. Baiklah, kepada para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, kepada mereka yang tidak dapat bersama dengan kita secara live di RTM TV1, kita juga ada saluran berita RTM dia melalui online dan juga melalui Facebook Salam Baitullah. Kepada mereka yang ingin menanyakan soalan, betul Ustaz? Boleh terus menanyakan soalan di FB Salam Baitullah ataupun terus menelpon ataupun WhatsApp kami di telefon di nombor telefon yang tertera, insya-Allah. Okey. Dan kita ada juga segmen untuk Cinta Haramain, di mana wartawan kita menemu bual mereka yang orang kata bakal jemaah haji pada tahun ini dan meluahkan perasaan mereka, apa yang mereka rasa disebabkan terhalangnya untuk melaksanakan haji di Mekah. Baik, sama-sama kita saksikan. Perasaan tu bercampur bau lah. Sedih kerana kita menunggu dah lama lah kan, untuk menunaikan tuan haji kelima ni. Terpaksa dibatalkan. Tapi dalam pada tu mungkin ada kemah sebaliknya lah pasal penurunan wabak COVID-19 ni. Bila kita dah tak dapat menunaikan haji tahun ni, mungkin ada sebab dia lah. Mungkin Allah nak kami lebih belajar lagi tahun ni untuk kita dapat menunaikan rukun Islam yang kelima dengan lebih baik lah tahun depan kan. Sangat-sangat lah minta Allah panggil lah kami tahun depan. Apapun bagi saya telah pasang niat, saya telah dapat tawaran, tetapi kuasa Allah yang mengatasi segala-galanya. Itu faktor COVID-19 itu adalah penyebab penentu, dan Allah letakkan itu ialah yang terbaik untuk kita. Allahu Akbar, Ustaz Azman, luar biasa. Nampak dia punya sayu dan kesedihan. Ya, nampak mereka dapat redha dan mereka pasrah atas apa berlaku dan mereka berharap mudah-mudahan mereka dipanggil sebagai duyuf Rahman pada tahun hadapan. Itu adalah orang yang boleh terima. Macam mana kalau orang tak boleh terima, Ustaz? Itu disebabkan oleh orang kata kita ni ada at-taqwa hahuna, ada nilai iman tu, so diorang kita menganggap segala apa yang ditentukan Allah pada tahun ini terhalangnya kita untuk melaksanakan haji sudah pasti ada hikmahnya. Ya. Okey, Ustaz Dr. Zamri, kita masih lagi meneruskan perbincangan kita dengan topik kita pada malam ini, haji yang tertangguh. Jadi sebahagian daripada kita rakyat Malaysia ini mungkin tidak bersetuju ataupun kurang bersetuju dengan undang-undang ataupun ketetapan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kita untuk tidak dapat melaksanakan program haji ke Mekah. Sebab diorang pun mungkin tengok juga dekat Mekah mungkin dah meriah ke, ataupun mungkin itu satu orang kata video-video yang lepas ke, ya, pun kita pun tak tahu hakikat sebenar. Jadi apa pandangan Ustaz dalam hal ni? Ya. Alhamdulillah, kita bila tengok berita ni kadang-kadang lagi teruja lah. Tengok Mekah Madinah pula tadi lagi lah. Tapi kami difahamkan, dikhabarkan sebenarnya Mekah Madinah tak buka pun selama di Mekah, untuk di Mekah saja. Di Mekah ya, tidak buka pun untuk publik sehingga ke saat inilah, melainkan orang-orang pekerja daripada Masjidil Haram sahaja. Pun begitu, kita tahulah bahawa saya ada sebutkan tadi tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ya, ada pun keputusan pemerintah yang membuat keputusan untuk menangguhkan haji ketika ini adalah semata-mata untuk kemaslahatan yang telah kita bincangkan tadi. Jadi kita tahu bahawa khalifah kalau sebelum ini adalah yang berkuasa untuk melakukan haji dan sebagainya, sehinggalah khalifah-khalifah di zaman Uthmani
kebanyakannya mereka tidak melakukan haji kerana ada masalah-masalah yang lebih besar untuk menjaga negara. Sebab haji ini dia ada beberapa syarat juga. Sebab dia bukan immediate ataupun masa tu juga kena dilakukan. Kalau ada sebab-sebab man istata'a ilaihi sabila yang kita bincangkan tu, dia boleh ditangguhkan dan seumpama dengannya. Hatta khalifah, ketua umat Islam sedunia pun banyak di kalangan mereka yang tidak dapat melakukan haji dalam hidup mereka. Jadi oleh sebab itu sekarang dah tak ada khalifah. Saudi sebagai fasilitator kepada tuan rumah untuk menjemput, dan dia sendiri memberi keputusan supaya tidak melakukan ibadah haji melainkan penduduk di Mekah saja yang bermukim, yang ada visa khas dan kali pertama nak melakukan haji, difahamkan begitu. Ya, selebihnya masih tersekat dan tidak dibenarkan kerana wabak COVID-19 inilah. Bahkan bila itulah yang Saudi sebagai moderator, dia link pada negara-negara lain, termasuklah negara kita memberikan ketetapan untuk bersetuju dan tidak melakukan haji pada tahun ini. Maka kita tak boleh lah orang kata main ikut kepala sendiri, sebab kita ni kalau dalam hukum syarak, berpuasa pun kena ikut negara. Raya pun kena ikut negara. Tak boleh kata, oh ya, aku rasa nampak anak bulan sendirilah, rasa nak sendirilah, kerajaan hantar kau lah. Tak boleh. Dia kena puasa ikut negara, raya pun ikut negara. Termasuklah haji ini, memang itu yang memegang urusan kita, tabung haji, Menteri Agama dan kementeriannya. Maka kita kena taatlah atas perkara ini, dan moga-moga insya-Allah bila kita akur dengan perkara ini, kita dapat sunnah yang dinamakan sunnah mentaati ulil amri. Ya Allah wa atiul rasul wa ulil amrinkum. Sunnah tu taatlah Allah, taatlah Rasul dan pemerintah di kalangan kamu, yang bukan pun suruh buat benda mudarat, ya, tetapi dia suruh untuk menjaga kemudaratan daripada terkena kepada rakyat Malaysia yang tercinta dengan wabak yang pasti, bukan kata agak-agak dan sebagainya. Ustaz, tadi kalau Ustaz sebut tadi mereka yang tertangguh haji dengan arahan pihak berkuasa. Tapi macam mana kalau mereka yang sengaja-sengaja, Ustaz? Yalah, duit ada, kereta ada, jet peribadi pun ada. Boleh je pergi. Jiwa tak ada kan? Tapi jiwa tak ada, Ustaz. Dia sengaja menangguhkan haji tu. Macam mana tu? Rukun Islam kelima kita. Tu. Ya. Saya ucapkan kepada yang jenis macam inilah. Tapi insya-Allah orang Malaysia tak ada lagu dia. Jika Mongolia Utara ke, wallahu alam lah kan. Dia ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, sebab kita tidak tahu bilakah kita akan mati. Kan bila kefarduan tu dah wajib, tak ada alasan, kewangan ada, visa pun dapat, dibenarkan, jangan lagi bertangguh. Kita anak dengan cerita orang yang tertangguh tentang perkara-perkara ini menyesal. Itu baru nampak menyesal. Yang kat dunia, kat dalam kubur belum tahu lagi. Jadi bila kata ini kefarduan, tak ada halangan, ayuh. Sedangkan kita tengok tadi dalam temu ramah tadi, sedih pakcik tu kan, pakcik kita ni daripada Kedah, orang Tara bunyinya kan, tak dapat nak pi tu nampak. Jadi kita yang dah dapat ni, kalau akan datang ni, janganlah tangguhkan, bertakwalah kepada Allah. Orang semua nak pergi ke Mekah, nak pergi haji, selesaikan sedaya mungkin, kita pula nak bertangguh. Janganlah begitu. Maknanya berdosa lah, Ustaz. Kalau sengaja tu boleh jatuh dosa. Boleh jatuh dosa lah, sebab kefarduan kan. Sebab dah istita'ah tu, kemampuan tu dah ada, sudah jadi wajib. Tu bila Ustaz sebut macam ni, kita teringat dengan satu kenyataan iqtanin khamsan qabla khamsin tu. Salah satunya lah masa sihat sebelum masa kita sakit nanti, dan yang pastinya masa hidup sebelum masa kita. Allahu Akbar. Baiklah, kepada penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, kini kita akan saksikan satu segmen terbaru, Ustaz. Julung-julung kalinya kita kongsikan kepada semua penonton Salam Baitullah. Apa Ustaz, kita ni segmen, Ustaz, Ibrah Haji. Siapa yang akan menyampaikan kita? Di sebelah sana, Ustaz Hariri. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua peminat setia Salam Baitullah? Alhamdulillah, Salam Baitullah kembali sekali lagi pada tahun ini. Namun tahun ini ada penambahbaikan, segmen menarik yang akan menemui sepanjang 16 episod pada tahun ini, iaitulah segmen Ibrah Haji. Segmen Ibrah Haji ini akan bersama dengan saya 16 silibus. Saya akan kongsikan kepada anda info-info menarik tentang Haramain, Tanah Suci Mekah dan Madinah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menonton setiap malam bersama dengan saya dalam segmen Ibrah Haji. Namun kali ini saya nak mulakan dengan sedikit perasaan yang berbeza. Kalau sebelum ini kita menghayati keenakan kita kepada Tanah Suci Mekah, namun kali ini perasaan kita tertangguh kerana jemaah haji Malaysia tidak dapat menunaikan haji pada tahun ini. Namun
Kalau kita perhatikan, sebenarnya ada beberapa peristiwa dan sejarah di mana berlakunya wabak penyakit yang menyebabkan haji ini tertangguh, tidak dapat dilaksanakan atas perintah daripada kerajaan Arab Saudi. Tetapi inilah takdir dan juga redha yang perlu kita imani, kerana itu adalah ketentuan ilahi. Dan kalau kita telusuri catatan sejarah Masjidil Haram, hakikatnya hampir 40 kali haji ditangguhkan kerana beberapa perkara. Antaranya disebabkan penyakit, wabak dan sebagainya. Dan artinya halangan ini bukanlah kali pertama. Telah hampir 40 kali haji telah ditangguhkan. Oleh itu, tidak ada alasan kita panik ataupun kita risau kerana ia pernah berlaku sebelum ini. Pada tahun 1814, wabak taun melanda di wilayah Hijaz, Arab Saudi, dan wabak ini telah menjangkiti penduduk tempatan dan mengakibatkan 8,000 kematian dan menyebabkan kerajaan Arab Saudi menangguhkan ibadah haji kerana risiko kepada jemaah haji. 17 tahun selepas daripada itu, pada tanggal tahun 1831, ibadah haji ditangguhkan sekali lagi kerana penyakit virus chikungunya yang dikatakan dibawa dari negara India dan mengakibatkan kematian kepada para jemaah haji. Dan pada tahun 1850, 1865 dan 1948 sekali lagi wabak taun ataupun kolera menyerang ketika musim haji yang menyebabkan kerajaan Arab Saudi menangguhkan sekali lagi ibadah haji. Serangan wabak ini menyebabkan 18,000 jemaah haji menjadi ataupun terkena kepada wabak taun tersebut. Sejak itu, kalau kita perasan, kerajaan Arab Saudi amat berhati-hati dan mementingkan aspek kesihatan dan keselamatan setiap kali musim ibadah haji. Sebab itu, menjalani ibadah haji bersama dengan jutaan manusia daripada seluruh dunia, bermacam-macam risiko yang perlu kita hadapi. Apatah lagi negara-negara yang tidak mementingkan aspek kesihatan. Oleh sebab itu, kalau kita perhatikan, setiap tahun kalau kita nak menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, kita akan ada satu dokumen, buku kuning, iaitulah kita perlu mengambil vaksin-vaksin yang telah diperintahkan oleh kerajaan Arab Saudi supaya dapat mengekang daripada jemaah haji terkena wabak, penyakit dan sebagainya. Oleh kerana itu, hati mana yang tidak rajuk, impian sekian lama giliran sudah tiba, namun tertangguh pula. Orang-orang yang beriman sentiasa percaya setiap yang berlaku ada hikmah di sebaliknya. Sabar dan redha kerana Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Jangan berduka cita, angkat tangan dan berdoa. Moga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, mewahkan rezeki kita, beri kesihatan kepada tubuh badan kita. Mudah-mudahan kita dapat menunaikan ibadah haji pada tahun hadapan. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan Buat selamat! Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan parti minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. sesudu nikmat sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Soalan terkumpul. Anda perlu mengumpul semua soalan dan hantarkan jawapan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2020 serta lengkapkan slogan Salam Baitullah suatu kerinduan menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Hantarkan jawapan dan slogan anda melalui pautan yang disediakan dalam Facebook Salam Baitullah sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon. Hanya pemilik akaun Facebook sebenar dianggap sah dan sebarang pertukaran akaun Facebook tidak dibenarkan.
Kesemua jawapan yang betul, terpantas dan slogan yang paling kreatif akan dipilih sebagai pemenang. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dan surat menyurat tidak akan dilayan. Dua pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah daripada pihak penaja berupa hadiah utama RM10,000 sijil simpanan premium tabung haji. Hadiah kedua RM5,000 sijil simpanan premium tabung haji. Sebuah hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai dan pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah setiap hari mulai 18 Julai hingga 1 Ogos 2020 pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. Sebuah daerah yang terletak di barat daya Arab Saudi, berada hampir 90 km dari Bandar Mekah. Taif sangat kaya dengan nilai sejarah yang berkaitan perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan sahabat baginda. Pada tahun ke-10 kenabian, iaitu 3 tahun sebelum hijrah, Nabi Muhammad SAW menghadapi satu tentangan yang luar biasa daripada kaum Quraisy. Rasulullah SAW bersama Zaid ibn Harithah telah memilih bandar tinggi Taif untuk medan dakwahnya. Bertemu kembali dalam Salam Baitullah, suatu kerinduan yang dibawakan khas untuk anda semua oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Baiklah, untuk kini kita berada dalam segmen kabar Tanah Suci. Kalaulah sebelum ini kita dapat melihat secara langsung mereka, para wartawan berada di bumi Mekah dan bumi Madinah Munawwarah. Tapi mulai esok kita akan bersama dengan seluruh wartawan-wartawan alumni Salam Baitullah yang pernah berpengalaman di sana daripada tahun 2009, iaitu Haji Izham, seterusnya Hajah Syahrul, sehinggalah tahun-tahun berikutnya sebanyak 10 wartawan kita Salam Baitullah, sehinggalah kepada Haji Muhammad Syamsul, petugas haji 2019. Mereka akan berkongsikan berlintas langsung. Kalau dulu kita ada daripada tabung haji dengan jemaah-jemaah dari sana, tapi kita akan bersama dengan jemaah yang menunaikan haji dan juga bersama dengan penduduk-penduduk Malaysia yang tinggal di Mekah Mukarramah. Baiklah, kini kita bersama dengan seorang istimewa yang berada di Mekah Al-Mukarramah, iaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Syahrudin yang merupakan pelajar Malaysia di Universiti Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustaz, nampak Ustaz begitu teruja, dan kita sebenarnya Ustaz di Malaysia kita tengah live Ustaz. Dan saya pasti bahawa rakyat Malaysia menanti-nantikan berita-berita terkini. Dan kita sukar untuk mendapat berita yang sahih, dan saya difahamkan sebenarnya Masjidil Haram belum lagi dibuka kepada orang awam. Ustaz sendiri pun katanya tak dapat masuk. Boleh Ustaz ceritakan bagaimana Mekah Mukarramah itu sendiri sekarang? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz dan juga Salam Baitullah kerana memberi peluang kepada saya untuk bersama-sama live kita pada hari ini. Okey, untuk pengetahuan anda semua, di Masjidil Haram ketika ini masih lagi ditutup, disekat, dan tidak ada siapa yang dibenarkan untuk berada di mana, untuk berada di Masjidil Haram itu sendiri. Yang ada di situ hanyalah pekerja-pekerja di Masjidil Haram dan juga orang-orang yang mempunyai permit pekerjaan di situ. Kemudian kepada orang awam sendiri memang tidak dibenarkan. Tetapi kita kena tahu bahawasanya orang awam yang pertama sekali yang akan dapat masuk adalah orang yang menjadi tetamu Allah SWT, iaitu tetamu haji pada tahun ini, insya-Allah. Baik, maknanya Ustaz sendiri tak ambil peluang ke Ustaz? Ya, saya difahamkan Ustaz bersama keluarga anak-anak di Mekah kan? Ya, betul. Ya, memang peluang memang siapa pun nakkan peluang ini. Tetapi syarat utama yang diorang keluarkan adalah
siapa yang ingin mendaftar untuk melaksanakan haji adalah mereka orang yang pertama sekali yang tidak pernah melakukan haji, mereka boleh daftar. Masya Allah. Maknanya saya memang tak boleh lah, dah banyak kali buat haji, Ustaz. Memang tak boleh lah, sebab memang dia tengok iqamah pun dah 11 tahun kat sini. Jadi dia dah tahu dah yang saya ni tak, of course lah tak boleh laksanakan haji. Takkan saya dah 11 tahun kat sini boleh laksanakan belum lagi laksanakan haji, betul tak? Ustaz, yelah sekarang kalau kita lihat peningkatan COVID-19 di Arab Saudi agak tinggi, dan Ustaz sendiri bagaimana yelah perasaan Ustaz dengan keluarga anak-anak kecil berada di sana? Kami di Malaysia ni nampaknya dah macam tak ada apa-apa, alhamdulillah, walaupun kita menjaga penjarakan, jaga SOP yang ketat. Tapi di sana anak kalau tengok gambar tu macam pergi pasar raya macam seronok juga, macam tak ada apa-apa berlaku. Macam Ustaz dengan keluarga kat sana. Kami yang risau ni. Betul. Kalau kita lihat siapa yang tak takut, Ustaz, kami yang kat sini memang perlu menjaga penjarakan sosial. Kami di sini memang tiada siapa-siapa yang ada cuma rakan-rakan dan keluarga jauh di Malaysia. Kami hanya di Arab Saudi ni hanya ada keluarga dan juga sahabat handai yang rapat di sini. Jadi apa yang kami perlu buat, kami sendiri perlu melakukan SOP yang telah ditetapkan, iaitu kena ada penjarakan sosial, kena pakai mask bila kat luar. Jadi kita sendiri kena elakkan daripada situasi apa yang berlaku. Bila kalau kita lihat, kita tidak boleh bersama-sama dengan mereka. Kalau mereka berhimpun, kita jangan pergi berhimpun bersama-sama. Sedangkan kalau bila kita lihat SOP yang telah ditetapkan di masjid, yang telah ditetapkan di pusat membeli belah, mereka dah tetapkan. Tapi sifat ataupun sikap itu sendiri, orang-orang sini yang tidak mahu mengikut undang-undang itu sendiri, itu terpulang pada mereka sendiri. Masya Allah. Baiklah Ustaz, mungkin soalan yang terakhir, sebab saya difahamkan Ustaz juga menguruskan orang-orang Malaysia yang ada iqamah, yang tinggal di sana, ada visa tinggal di Mekah, di Arab Saudi, ingin menunaikan haji. Mungkin Ustaz boleh cerita proses, dan difahamkan tak ramai yang diterima. Silakan Ustaz. Okey. Bila kita lihat sebelum ini memang saya menguruskan jemaah haji, iaitu orang-orang bagi rakyat Malaysia yang berada di Arab Saudi ini sendiri, yang expatriate lah, yang bekerja di sini. Saya menguruskan pengurusan untuk mereka melaksanakan haji, iaitu dengan dari segi pendaftaran dan juga bimbingan, bersama-sama dengan saya punya syarikat di sini dan juga dengan travel agency yang ada di Arab Saudi. Tetapi pada tahun ini segala travel agency tidak beroperasi. Yang beroperasi hanyalah Kementerian Haji dan Umrah sahaja yang beroperasi. Muassasah Ustaz? Muassasah? Tak ada. Yang ada hanyalah Kementerian Haji dan Umrah, iaitu Ministry of Hajj sahaja. Okey. Jadi berapa orang yang diterima Ustaz akhirnya? Okey, jadi berita yang diterimanya adalah antara 1,000 ke 10,000 sahaja yang dibenarkan untuk melaksanakan haji. Itu mereka yang terpilih. Sekiranya anda ingin tahu, sehingga sekarang mereka masih lagi di dalam kuarantin kepada mereka yang telah daftar masuk, diterima masuk, tapi mereka sendiri tidak tahu lagi sama ada mereka dapat pergi atau tidak, kerana keputusan yang terakhir mereka perlu berada di swab test di mana? Di Qarn Al-Manazil. Di tempat mikot tu, di Qarn Al-Manazil, mereka akan buat swab test yang terakhir. Sekiranya mereka ada sakit di situ, ada yang tidak, contoh kalau ada sakit kat situ, mereka akan dihantar pulang. Baik Ustaz, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz Muhammad Syahrudin, dan kita rakyat Malaysia mendoakan dan Ustaz dan ahli keluarga dan pelajar-pelajar Malaysia yang masih berada di sana, mudah-mudahan selamat. Dan jangan lupa Ustaz, berada dekat Mekah, tanah haram, bumi barakah, doakan kami juga mudah-mudahan Malaysia terus selamat insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada pelajar Malaysia kita, Ustaz Muhammad Syahrudin, yang Masya Allah, Tabarakallah, mudah-mudahan dengan input-input tadi dapat mengubat rindu kita. Mudah-mudahan ada lagi selepas ni berita-berita daripada kabar Baitullahil Haram. Baiklah, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, kita akan berehat sebentar. Jangan ke mana-mana sebab ada lagi segmen yang menarik selepas ini. Nantikan Salam Baitullah, Suatu Kerinduan. Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Mulakan hari keluarga anda dengan buat senaman. Ramai tanya, apakah rahsia nenek kekal ligat? Ini
sebenarnya rahsia nenek dan keluarga kekal bersemangat. Dengan parti minyak zaitun asli Olive, sesudu pagi dan malam. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Olive House, sesudu nikmat, sebesar manfaat. Sertai kuis Salam Baitullah 2020 setiap hari mulai 18 Julai hingga 1 Ogos pukul 9 malam di saluran Kereta RTM dan TV1. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran berlangsung. Seorang pemenang iaitu peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas beserta 5 kata kunci program terkumpul akan menerima barangan tajaan penaja Olive House bernilai RM200. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan dalam siaran langsung dan Facebook Salam Baitullah sebaik soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat dan nombor telefon anda. Semua hadiah tidak boleh ditukar dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah setiap hari mulai 18 Julai hingga 1 Ogos 2020 pukul 9 malam di saluran berita RTM dan TV1. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui terma dan syarat penyertaan. Alhamdulillah, selamat kembali ke Salam Baitullah yang dibawa oleh Olive House, sesudu nikmat sebesar manfaat. Jadi jangan lupa penonton-penonton untuk berebut peluang berkongsi ilmu untuk menjawab segala soalan kuis terkumpul ataupun kuis harian di mana hadiahnya merupakan sijil simpanan premium tabung haji yang bernilai RM10,000 di tempat pertama dan RM5,000 di tempat kedua. Sementara itu, kuis harian hadiah yang ditaja oleh Olive House selaku penaja Salam Baitullah 2020 iaitu barang yang bernilai RM200. Okey, Ustaz Dr. Zamri, kita masih lagi meneruskan sakit-baki perbincangan kita tentang apa pandangan Ustaz tentang diorang ni yang nak terlalu teruja untuk menunaikan haji. Dia tak kira dah koror kerajaan mana, kerajaan langit pun dia orang tak fikir dah. Yang penting dia nak pergi haji, nak pergi haji juga. Ini dah makcik tak makcik corona. Makcik tak makcik. Tak bagi siaplah membawa engkau kan. Jadi maknanya adakah bagi ustaz mereka ni telah menafikan takdir ke ataupun berdosa sebab tak redha ke, macam mana Ustaz? Silakan. Hoi, berat bahu mata memandang, berat lagi bahu memikul lah kan. Kita mungkin tak mengalami, tak rasa, tapi yang mengalami itu kita faham perasaan dia. Tapi saya nak bagi berita gembira supaya anda ni sebenarnya betul-betul nak dapat 4 fadilat. Yang pertama saya dah sebutkan sikit tadi, pahala dapat sunnah ikut ulil amri pemerintah. Itu dah sebut dah tadi. Yang kedua sebenarnya kita dapat pahala sunnah kuarantin. Bila kita berkuarantin tak pergi ni kan sebab ada COVID ni, sebab kuarantin memang ada dalam syariat kita bahaskan. Bagaimana Rasulullah sendiri pun pernah tahan untuk memberikan bai'ah daripada puak Bani Thaqif daripada Taif supaya jangan pergi sebab ada orang kusta kat situ yang boleh berjangkit. Dia bagi bai'ah daripada jauh dan disuruh balik. So kuarantin dalam agama kita memang ada. So kita tak pergi ni sebab berkuarantin ni tak dapat pergi masuk, ada dah dapat pula sunnah kuarantin pula dapat. Kemudian yang ketiga, Allah nak bagi pahala syahid. Ini bagus. Hadis riwayat Bukhari. Masa COVID ni pun hadis ni popular ketika mana Aisyah bertanya tentang wabak taun yang berjangkit dengan kepada Rasulullah. Rasulullah kata ini azab dan rahmat bagi orang mukmin. Asalkan apa? Fa falaysa min 'abdin yaqa taun fayamkuthu fi baladihi sabiran. Tidaklah orang yang terkena taun, pandemik dan sebagainya, dia duduk dekat negara dia dalam keadaan sabar. Syarat dia sabar. Ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu. Dia mengetahui bahawa tidak yang memusibahkan dia melainkan apa yang telah Allah takdirkan kepada dia. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan dia mendapat pahala syahid. Itu yang ketiga. Maknanya Allah betul-betul nak bagi pahala syahid. Bukan senang kita ni sekarang ni orang kata tak payah, orang kata angkat senjata, cukup sabar duduk kat ni dapat pahala syahid. Dan yang keempat, kita tahu pernah perbahasan dalam COVID-19 ini, saya rasa ini pun terpakai juga dalam haji ketika mana seorang tu dah boleh pergi dan mampu pergi untuk melakukan ibadah tetapi terhalang kerana sebab-sebab syar'i, sama ada ketakutan, keamanan, maka dia dituliskan pahala penuh untuk melakukan ibadah tersebut. Kalau dia biasa pergi solat jemaah, tak boleh pergi solat jemaah, dapat pahala penuh solat jemaah. Begitu juga dia nak bagi haji, semua dah boleh dah, cuma terhalang kerana sebab syar'i, maka dia juga insya-Allah ditulis pahala yang penuh untuk melakukan ibadah tersebut. So jadi janganlah rasa kecewa sangat dan
ada cerita yang menarik tapi saya ingat boleh ada masa ada sikit ya. Nanti kita dengar cerita tu seronok Ustaz. Sejarah ni. Bagaimana satu ketika Abdullah bin Mubarak, ulama yang besar kat Mekah ini, dia dalam satu musim haji, dia pernah lepas dalam beberapa ibadah haji itu dia tertidur. Bila dia tertidur dia termimpi. Mimpi orang soleh ni biasanya ada kebenaran dia ya. Dia termimpi, dia terdengar dua malaikat sedang bersembang. Berapa banyakkah haji orang yang diterima pada tahun ni? Salah seorang malaikat kata tak ada seorang pun yang diterima. Terkejut Abdullah bin Mubarak, macam menangis ketika dia mana dalam mimpi itu. Ketika itu kata macam mana boleh tak ada pula siapa yang diterima? Seorang sahaja. Tetapi seorang tu, malaikat tu berbincang, dia tidak melakukan haji pada tahun ini. Nama seorang tu adalah Sa'id bin Muhafah. Dia tukang kasut dekat Dimash, Damsyik. Maka ketika itu terjaga daripada mimpi, Abdullah bin Mubarak rasa macam terujar habis daripada ibadah haji itu, sebab semua orang kata tak dapat pahala haji, tak dapat haji yang mabrur melainkan seorang ni. Dia balik daripada ibadah haji itu, dia tak pergi berbalik negara dia. Dia terus pergi menuju ke Dimash cari tukang kasut ni. Akhirnya tuan-tuan dijumpa. Tukang kasut ni memang rumah dia miskin dan ada seorang isteri yang mengandung. So bila dah kata ada isteri yang mengandung ni, rupanya tahun tu teruk pula dia mengidam. Penyakit orang mengandung kan. Time masa tahun nak pergi haji ni, dia mengidam, nak makan bukan-bukan. Ketika tu isteri dia terbau lah. Tapi sebelum nak cerita terbau tu, dia tanyalah, kenapa kau begini, kat mana? Dia nak mulakan bicara tu pun serba salah. Akhirnya dia ceritakan tentang mimpi dia. Apa amalan kamu? Dia pun ceritalah, sebenarnya saya ni tiap tahun bila dengar labbaik Allahumma labbaik, menangis, nak sangat pergi haji, berdoa hari-hari. Kan, dan saya sisihkan duit repair kasut ni setiap tahun untuk kumpul sehingga dah cukup dah untuk tahun ni. Tapi tiba-tiba bila bini pula tadi mengidam. Terbau pula, bau masakan sedap. Dia kata, bang tolong carikan masakan ni. Saya nak sangat, tak dapat pun, tak banyak pun, sikit lah. Pergi rumah orang miskin tadi dengan seorang janda dan 6 orang anak dia. Allah. Dan ketika tu dia kata, wahai puan, tolong bagikan saya sedikit masakan ni. Dia diam, dia muka toya je. Kata, dia merayu lagi, boleh tak saya minta? Tak banyak, sikit. Dia diam, dia kata, okey saya boleh sanggup berapa bayar yang untuk makanan ni. Isteri saya nak sangat dia kempunan ni ataupun mengidam. Akhirnya dia kata, tak boleh tuan. Ini halal daging ni untuk kami tetapi haram untuk kamu. Pelik pula dia. Allah. Macam mana pula daging ni halal untuk kami, haram untuk kamu? Sebenarnya dia boleh makan. Dia kata, kami ni dah beberapa hari tak makan. Dan kami terjumpa bangkai keldai. Dan bangkai keldai ni kita dah tahulah haram lah sebab bangkai kan. Tetapi disebabkan kami takut ni mati, anak beranak tak makan, kami makan sebahagian daripada bangkai keldai ini untuk lapik perut kami supaya untuk meneruskan kehidupan. Maka ketika tu tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, tersentak Abdullah bin Mubarak dengar cerita ni. Dan ketika tu duit haji yang dia dah kumpulkan nak standby tu, dia bagi semuanya kepada wanita tadi yang miskin tadi. Dia kata, buatlah BII, buatlah orang kata makan supaya kamu lepas ni boleh berniaga dan tak susah lagi lepas ni. Masa dia bagi tu, dia ingat, inilah haji aku tahun ni. Maka ketika tu dia balik dalam keadaan begitu, rupanya Abdullah bin Mubarak bagi tahu ini berita gembira, kerana sebab dialah pahala haji mabrur, Allah lepaskan juga mereka-mereka yang lain pada tahun berkenaan haji diterima juga kerana berkat seorang yang tak dapat pergi ni. Allah. Itu sebab dalam ibadah korban pun kita kata yang penting, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bukan ibadah tu, yang penting aku pergi, tapi perasaan takwa tu, pengorbanan tu, rasa seperti mana cerita Sa'id bin Muhafah tadi. Itulah cerita dia yang akhirnya Abdullah bin Mubarak tak tertahan, menangis berjujuran. Air mata dia walaupun dia dapat pergi tapi dia tak dapat pahala seperti mana Sa'id bin Muhafah tadi. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan haji yang mabrur kepada mereka yang menunaikan haji tahun ini, Ustaz ya. Jadi Ustaz tadi Ustaz disebut hadiah simpanan premium tadi RM10,000 dah. Jadi kepada para penonton, kita nak sama-sama melihat apakah soalan terkumpul dan soalan harian di samping siapakah tetamu istimewa kita esok hari. Sama-sama kita saksikan.
Okey Ustaz, sebagai penutup bicara kita pada malam ini, mungkin Ustaz ada sedikit nasihat kepada mereka yang bersungguh-sungguh untuk ke haji tapi maknanya tak dapat. Silakan Ustaz. Persiapan dia orang nak pergi tahun depan macam mana Ustaz? Di samping apa yang saya sebutkan tadi, moga-moga lapanglah sikit dada dan terpujuklah sebab pahala-pahala yang disebutkan tu, wow, insya-Allah. Jadi bagi siapa yang tidak dapat, lakukanlah ibadah korban yang terbaik pada masa ni. Ada lagi peluang-peluang sama ada dalam negara, luar negara, insya-Allah. Dan jangan lupa puasa hari Arafah, ada peluang. Sebab orang haji ni biasanya tak ada puasa, tetapi kita ni puasalah hari Arafah. Pahalanya diampunkan dosa tahun lepas dan tahun ni, tahun depan 2 tahun ya. Dan bagi persiapan yang ada ni, tahun depan terus datang kursus, mantapkan lagi ilmu. Ya, berdoa banyak-banyak, moga-moga pandemik ni walaupun kita dengar cerita mungkin berlanjutan tak akan habis, dan berlanjutan sehingga setahun mungkin. Tambah pula vaksin belum keluar lagi ni. Doalah banyak-banyak biar vaksin ada, tahun depan insya-Allah kita tidak terhalang lagi. So dengan ada datang kursus haji, doanya banyak, buat ibadah korban, puasa pula ciman moga-moga terubatlah sikit. Wallahu alam. Alhamdulillah. Sedar tak sedar Ustaz dah sampai penghujung dah. Hujung rancangan. So maknanya kami warga Salam Baitullah mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Zamri Mantap. Kita mantap dengan persembahan jawapannya, perkongsian ilmu yang syarat. Cerita tadi Ustaz. Betul. Allahu Akbar. Menyentuh terus. Betul. Okay, saya kalau nak kongsi pantun tentang tajuk boleh ke? Boleh, silakan. Okay, maknanya kesimpulannya ini daripada saya lah pantun Jadi kita tahu. Jadi haji yang tertangguh merupakan satu ujian yang ampuh untuk melihat siapa yang bersungguh, menahan sabar tanpa ada rasa mengeluh. Alhamdulillah, hebat pantun. Ujung dia Aish saja. Yang penting sampai. Sampai insya-Allah ya. Kepada para penonton yang dirahmati Allah Taala, jangan lupa esok topik kita menarik dengan tetamu yang hebat juga, alhamdulillah. Dan kita ucapkan jutaan terima kasih sebanyak-banyak mungkin kepada kita punya penaja utama kita Ustaz. Olive House. Sesudu nikmat sebesar manfaat. Kita juga ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Dr. Zamri Mantap yang meluangkan masa bersama kita. Mudah-mudahan perkongsian ilmu, mutiara-mutiara ilmu ini dapat meredakan Ustaz keredaan, kerahmatan pada kita semua insya-Allah. Baiklah, kita bertemu lagi pada esok hari dalam waktu yang sama. Salam Baitullah, suatu kerinduan. Rancangan Salam Baitullah itu tadi telah dibawakan khas oleh Olive House. Sesudu nikmat, sebesar manfaat.